Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Alright. sejahtera tuan-puan. Okay, sorry tuan-puan, saya repeat balik tuan-puan. Adalah topik berkenaan dengan makan malam ni boleh menggemukkan ke? So isu ni dah lama tuan-puan. Ramai orang yang takut sangat nak makan malam. Okey, tapi tuan-puan, saya nak kongsikan dengan anda, okey, kajian ni dah memang banyak lah kajian lah, kita tak payah cakap lah. Banyak kajian yang menyatakan tuan-puan, makan tak kisah pun pada bila-bila masa tuan-puan, dan tiada makan untuk berapa kali satu hari. You nak makan satu hari satu kali boleh, you nak makan satu hari sampai 6 kali pun boleh, as long dia dalam keadaan calorie deficit. Okay tuan-puan, itu mukadimah tuan-puan. Jadi kadang-kadang ada orang kata makan sampai tak boleh nak makan malam, nanti besok jadi gemuk dan sebagainya tuan-puan. Dia tak jadi macam tu. Saya dah baca banyak research, dan saya macam saya beritahu, saya sejenis yang orang yang kalau baca dan saya apply tuan-puan. Tuan-puan, sebelum saya buat diet ni semua tuan-puan, saya akan test dekat diri saya dahulu. Okey, saya test. Saya ingat lagi pada 10 tahun, 12 tahun lepas, masa saya belajar kalori ni tuan-puan. So saya test pada diri saya tuan-puan. Saya kena makan contohnya dalam 1006 ke 1007. So saya makan. Masa tu saya kira kalori tuan-puan. Saya tak spesifik, saya kira kalori saja. Saya more to quantity sebab saya try kan. Jadi bila saya buat quantity ni, maksudnya kalau 1006 saya boleh makan aiskrim, saya boleh makan coklat, asalkan 1006. Dan yet memang berjaya tuan-puan, saya turunkan berat badan. Okey, tapi adalah pro and con, ada benda yang saya ni nanti saya share lain kali lah. Okey, tapi tuan-puan, pada ketika itu saya makan malam juga, and then dia berjaya turun tuan-puan. Okey, ini pada saya. Okey, ini yang saya test pada diri saya. Saya buat pula program online tuan-puan. Saya baru serius buat program online bermula pada tahun lepas, awal PKP tuan-puan. Dan first group PKP yang join kami ni adalah group corporate masa tu. Dan kebetulan pula dia, kalau tak silap saya, jatuh hampir nak hari bulan puasa. Okay. So bila mereka ikut program ni, dan diorang dipaksa makan tuan-puan. Sebab apa? Window berpuasa untuk makan adalah pukul 7 hingga pukul 12. You ada 5 jam ni tuan-puan. Dan saya paksa mereka makan dalam 5 jam ni, dan sahur untuk cukupkan kalori mereka tuan-puan. Dan alhamdulillah tuan-puan, di akhir program mereka kebanyakannya berjaya turunkan berat badan. Tuan-puan, bukan ni saja, tahun ni tuan-puan, genap setahun saya jalankan program memang betul-betul dalam bulan Ramadan. Okey, kita habis program tu pun memang hari raya. Okey, so dalam tempoh saya pantau mereka tuan-puan, mereka dipaksa makan. Kalau tuan dan puan ikut live saya semalam, saya ada share testimoni saya semalam. Beliau ni dia dah 6 minggu tak ada progress, dan dan ketika dia join program kami dengan makan banyak tuan-puan, beliau dapat turunkan lebih kurang 5 kilo berat badan tuan-puan. Okey tuan-puan, saya tak fokuskan tentang body fat dan muscle mass ke apa tuan-puan, sebab saya ada indikator saya sendiri. Sebab peserta saya ni kebanyakannya duduk satu Malaysia. Jadi mereka bukan ada akses untuk dapatkan bacaan in body dan sebagainya. Mereka gunakan timbang mereka, dan saya juga menggunakan orang kata visual assessment lah. Visual assessment yang saya paling boleh gunakan adalah melihat tahap kulit mereka lah. Okey, tu mereka je yang tahu, dan mereka boleh report pada saya. Contohnya macam kulit mereka, tahap flabby mereka dah makin berkurangan. Itu antara salah satu indikator yang menyatakan kita ni turun, bukannya hilang otot saja, tapi kita hilang body fat. Okey tuan-puan, saya nak ni lah, siapa kawan-kawan saya kat sini. Assalamualaikum Puan Yan Hasmi, Cik Irwan. Ya, sorry tadi memang tak ni lah. Izwandi, apa khabar? Betul. Ya, betul Puan Hasmi. Okey tuan-puan, saya kenalkan diri saya tuan-puan. Saya Bahagia Jemali, saya fitness consultant dan juga saya trainer untuk weight loss dan wellness tuan-puan.
So saya dah melatih ramai orang, beribu orang daripada lebih kurang 15 tahun pengalaman saya dalam bidang ni. So kita dah bantu ramai orang dalam bidang pengurusan berat badan ni, tuan puan. So saya teruskan, tuan puan. Jadi tuan puan, isu nak makan pukul berapa tak ada isu, tuan puan. Okey, tak ada isu sebab isu dia yang paling ketara kat sini adalah calorie in dengan calorie out. Kita kira kalori lah. Okey. So maksudnya tuan puan, selama ni kadang-kadang ada orang berpuasa kan, dia berpuasa tapi dia tak dapat turunkan berat badan. Kenapa tuan puan? Sebab mereka tak cakna ataupun mereka tak perasan yang pengambilan kalori mereka ni kadang-kadang melebihi daripada keperluan harian mereka. Tuan dan puan, ini saya share diri saya lah, tuan puan. Masa saya zaman remaja lah, dulu budak-budak dulu kan, kalau saya buka puasa, saya memang buka puasa tak makan nasi, tuan puan. Kita akan buka puasa dengan kuih muih. Okey, kuih muih dan makanan selain daripada nasi. Saya dah kahwin ni lah baru saya buka puasa tu ada nasi. Okey. Sebab budaya berbeza kan. Wife saya memang macam tu. So kita culture dah berbeza jadi saya pun masa membesar, bila saya belajar dan sebagainya, kita dah bergaul dengan kawan-kawan yang dah biasa buka puasa dengan makan nasi. So kita makan nasi. Jadi nak cerita dengan tuan puan, bila saya buka puasa, saya akan minum, kalau di Johor ni, air katira, tuan puan. Air katira Abu Bakar memang top lah. Kan? Itu memang kalori tinggi gila lah, sebab air dia memang sangat manis, tuan puan, dan dia ada banyak bahan kat dalam tu. Lepas tu kuih, tuan puan. Kuih ni, tuan puan, memang ada banyak, tuan puan. Okey. Dan juga kadang-kadang ada lagi makanan-makanan lain lah, macam contoh macam mi ke dan sebagainya. Ini saja, tuan puan, kalau saya kira kalori yang saya ambil, boleh jejak almost 1000, tuan puan. Tanpa kita sedar. Tuan dan puan, kalau kari pap satu tu boleh bernilai lebih kurang dalam 90 hingga 120 kalori. Kalau kita makan 3, dah 300 kalori free je kita dapat, tuan puan. Belum lagi campur air manis. Air manis tu, kalau air katira tu, kita orang tak boleh minum secawan, tuan puan. Dia paling-paling tidak 2-3 cawan. Satu cawan tu pun boleh mungkin jejak 150 kalori, tuan puan. Kali dengan 3, 450. 450 kali tambah dengan 300 dah 700 kalori, tuan puan. Itu baru buka je. Belum makan mi goreng ke, belum makan apa ke. So tuan puan, bila kita tak sedar kita makan ni, kita sebenarnya makan terlebih daripada keperluan harian kita. Belum lagi cerita pasal moreh, belum lagi cerita pasal sahur. So berkemungkinan selalunya kita makan terlebih daripada keperluan seharian kita. Jadi tuan puan, keyword dia adalah kita kena jaga pengambilan kalori. Okey. So tuan puan, dalam mana-mana jurnal banyak yang menyatakan, okey, ni yang pertama dalam jurnal, tuan puan, mereka dah menyatakan, salah satunya jurnal obesity, tuan puan, dia menyatakan tak ada masalah pun untuk makan pada waktu mana. Tak ada masalah, tuan puan. Saya dah buktikan dengan diri saya, dan saya dah buktikan juga dengan klien saya. Kalau tuan dan puan nak tengok testimoni saya, boleh tengok video saya semalam. Saya share tentang testimoni saya. Beliau ni ikut program pada ketika bulan puasa dan makan di sebelah malam saja, tuan puan. Kan? Mana ada orang puasa makan belah siang. Kan? Okey, tapi tuan puan, beliau makan sebelah malam ni, beliau makan ikut keperluan. Tu yang paling penting, tuan puan. Jadi bila dia ikut keperluan, itulah berat dia mula turun. Dan adalah lagi benda yang kita monitor pemakanan mereka. Dalam program Workout From Home, tuan puan, kita ada satu modul yang orang kata benda ni sangat rare, dan ini kita orang punya expertise lah. Kami akan komen specifically dan setiap meal yang mereka hantar. Bukan komen okey, bagus, 5 bintang, 10 bintang, tak, tuan puan. Kami akan bagi cadangan bagaimana untuk alter pemakanan mereka ikut tekak mereka, tuan puan. Kalau mereka makan burger, saya akan okeykan aja burger tu, dan saya akan sihatkan burger tu. Okey.
Saya tak ada cakap burger tak boleh makan, kena makan benda ni, tak tuan-tuan. Saya komen berdasarkan apa yang you makan dan kita cuba adjust supaya dia cukup nutrisi tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan, tu nombor 1 tuan-tuan. Dalam mana-mana jurnal mereka menyatakan tak perlu pun kisah tentang waktu makan. Dan ada juga jurnal menyatakan nak makan beberapa kali sehari, it's up to you tuan-tuan. Kalau contoh ni doktor yang sekarang frontliner kan, mereka tak ada masa tuan-tuan nak makan sampai 6 kali kan. Dah pakai PPE tu macam mana dia nak makan? Kan? So takkanlah dia orang apa orang kata susah lah kan, maknanya dia orang nak makan sampai 6 kali. Jadi dia orang mungkin ada masa makan 3 atau 2 kali je sehari. So mereka makanlah 2 atau 3 sehari, 2 atau 3 kali sehari. Tapi kalau mungkin suruh di rumah tuan-tuan, cara pemakanan mereka ni berbeza. So mungkin mereka boleh pecahkan kepada 6 meal. Okey. So diorang boleh buat macam tu. So go on. Kalau orang yang tak boleh, ikut ke apa orang kata keselesaan ataupun orang kata dengan environment kita lah. Kalau kita kerja memang susah nak keluar dan sebagainya, kita ikut mana yang sesuai dengan kita. Okey, tu yang pertama tuan-puan. Jadi macam saya cakap, dalam program workout from home yang lepas, mereka rata-rata berjaya turunkan berat badan walaupun ketika berpuasa. Dan alhamdulillah saya rasa mereka tidak memanglah otot akan menyusut juga, tapi tidaklah signifikan banyak. Okey, sebab apa? Mereka jaga makanan mereka dari segi kualiti makanan mereka tuan-puan. Okey, yang kedua tuan-puan, makan ikut kalori tuan-puan. Makan ikut kalori. Yang ini penting tuan-puan. Inilah keyword dia. Okey, yang mana saya cerita awal tadi. Supaya tuan-puan, you makan tak tersasar daripada keperluan harian yang sepatutnya you ambil. Contoh, kalau you kena ambil 1,500, you boleh pecahkan mungkin 700 dekat buka. Okey, mungkin 300 dekat sahur. So 500 lagi balance dekat 300 dekat moreh dan 500 dekat sahur. So 1,500 semua sekali. Jadi tuan-puan, diet ni dia tak susah tuan-puan. Diet ni adalah satu strategi. Macam mana strategi? Okey, kadang-kadang ada orang cakap dia puasa dan sebagainya kan, ataupun dia ikut program. Contoh ada klien-klien saya yang beritahu saya dia ikut satu program yang menggunakan suplemen tuan-puan. Okey, suplemen maksudnya dia guna produk lah. Okey, jadi bila dia guna produk, sebenarnya tuan-puan, bila you ikut program macam tu, you perasan tak mereka akan beritahu, okey, contohnya, okey, Ali, you dah join program kami. Okey, yang ini tujuan dia untuk minum. Okey, untuk bagi you kenyang lama. Tapi pada masa yang sama, you kena kawal makan. You tak boleh makan minyak, you tak boleh makan malam, you tak boleh gini, you tak boleh gitu. You kena jogging, you kena gini, you kena gini, kena exercise. So tuan-puan, sebenarnya mereka create satu protokol, okey, supaya you ikut benda tu. Tapi tuan-puan, dia kata tapi dia macam menggaburi kita. Dia kata yang ini sebenarnya membantu you kurus. Tak tuan-puan, dia tak jadi macam tu. Sebenarnya you ikut kata dia, yang tak makan, yang itu, yang ini, yang itu yang buatkan you turun berat badan. Faham So tuan-puan, jangan terpedaya lah. Okey, kadang-kadang ada yang tak makan dalam berapa jam dan sebagainya tuan-puan kan. Sebenarnya bila you dah tak makan berapa jam, memang kalori you automatically akan deficit tuan-puan. Takkanlah window makan you, contoh mungkin you puasa 12 jam, takkan 8 jam you boleh makan sampai 1,500, contoh kan. Mungkin you makan, you puasa 20 jam, 4 jam je you makan, tak mungkin you boleh makan dalam masa 4 jam tu 1,500, contoh tau. Faham tak? So sebenarnya bila ada satu protokol begitu, dia memang akan berjaya untuk menurunkan berat badan you. Faham Jadi tuan-puan, sebenarnya bila you cut down you punya kalori intake, kat situlah berlakunya penurunan berat badan. Tapi cuma
cuba you fikirlah. Contoh, kalau you beli produk tu, okay, adakah you boleh sustainable untuk bayar beli produk tu sepanjang tahun? Kalau you tak sustainable, saya rasa you tak kurus, poket you yang kurus. Okay, you tak kurus, poket you yang kurus. Okay, ataupun adakah you boleh berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun? Susah tuan-puan. Okay, jadi kita lebih baik pilih pendekatan yang lebih praktikal dan lebih applicable tuan-puan. So saya tahu tuan-puan, you all memang kaki makan kan. Takkan kalau you tak kaki makan, takkan you badan naik kan. So memang you all kaki makan. Jadi apa yang you kena buat adalah susun pemakanan you elok-elok. Okay. Alright. So tuan-puan, yang ketiga tuan-puan, yang ketiga, pilih makanan yang low density. Okay, low density maksudnya kita makanan kita ni ada yang bernutrisi tinggi dan ada yang bernutrisi rendah. Contoh kalau you fokus saja kepada kira kalori, okay, contoh kalau 1005, you mesti boleh enjoy makan McDonald, you mesti boleh enjoy makan aiskrim, coklat pada satu hari yang sama, dan pada ketika itu you akan sampai 1,500 contohnya, you dah tak makan. Okay, tapi makanan-makanan tu sebenarnya dia boleh dikategorikan high density calorie. Maksudnya dia akan membuatkan you akan cepat lapar lagi. Faham tak? Okey. Tapi tuan-puan, cuba you makan benda-benda yang lebih berkhasiat. Contoh macam sayur, buah, ayam, ikan, okey, nasi pun boleh. So bila you makan benda-benda macam ni, apa orang kata, tahap kenyang you akan jadi lebih lama tuan-puan. So pemilihan makanan ni adalah sangat penting. Janganlah ambil makanan yang contohnya gula, kandungan gula dia tinggi macam donat, okey, jajan tu semua sekalian. Tengok makanan jajan tu, kalau you makan mami tu, dia kalori dia agak tinggi lah tuan-puan. So you kalau makan mami, mana nak cukup satu? Tu bukan mami namanya kan. Makan mami mestilah banyak, 2, kadang 3, tak sedar kadang-kadang sampai 7 kita boleh makan. Ataupun satu pack besar tu kita seorang-seorang kita boleh habiskan. Okay, contoh macam kerepek kita makan kan, ni musim raya kan. Ni calorie density, high calorie density ni macam kuih lah tuan-puan. Makan ni kita tak sedar, kita makan tapi kita macam tak kenyang. So kalau you makan nasi, you ada bertambah-tambah lagi tak? Mungkin kurang sikit. Tapi kalau you makan kuih, you tak sedar, silap-silap kuih tu you dah makan 5 biji. Okay, kalau tengok cerita Tamil, lagilah boleh jadi 10 biji sambil menangis. Okay, jadi tuan-puan, itulah pentingnya bila kita pemilihan makanan ni yang penting. Janganlah bermusuh dengan makanan mana-mana tuan-puan. Berdamailah dengan makanan. Right. So tuan-puan, saya kenalkan diri saya Bahagia Jemali. Saya ada fitness consultant dan juga trainer untuk weight loss tuan-puan. Saya dah berpengalaman lebih 15 tahun dalam bidang pengurusan berat badan ni, dan telah berjaya membantu beribu orang lah dalam pengurusan berat badan ni tuan-puan. Okey tuan-puan, jom saya nak tengok siapa yang baru masuk ni. Hai Fazlin, hai Kak Ida. Macam makan mami nak monster. Saya dah lama tak makan jajan sebab malas nak kira kalori. Bagus. Hai Azlina. Okey tuan-puan. So tuan-puan, tolonglah share tuan-puan video ni supaya kita beri manfaat kepada orang lain tuan-puan. Dan ya, tips yang terakhir tuan-puan, yang keempat, iaitu plan pemakanan. Plan pemakanan. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan terlepas video ni, nanti tuan-puan go through lah. Saya ulang je tips-tips dia. Yang pertama, banyak jurnal menyatakan kita punya tak kisah you nak makan pukul berapa pun tak ada efek pada berat badan, as long dia dalam calorie requirement you. Okay, yang kedua, kita kena makan ikut kalori. So you memang kena kira kalori you lah. Sebab tu kalau dalam salah satu rahsia kejayaan pengurusan berat badan, you kena monitor every single thing yang you ambil untuk makan. Okay,
Right, yang ketiga kita dah ceritakan tadi, baru je tadi, tentang pemilihan makanan yang low density food. Maksudnya macam contoh low density food ni macam sayur, buah, ayam, okey, semua ni kita ambil dalam kuantiti yang lebih banyak sedikit daripada daripada biasa, dan kurangkan pengambilan high density food, macam contohnya makanan berminyak, bergoreng, gula, okey, yang manis-manisan lah. Okey, dan kita masuk yang keempat tuan-puan. Yang keempat, sekejap. Okey, yang keempat tuan-puan. Yang keempat ni, kita kena rancang pemakanan kita tuan-puan. Tuan dan puan, pernah tak tuan-puan, you all dah makan dah ni kan, you dah makan, lepas tu tiba-tiba member telefon dah malam. Ni malam lah, ni nak cerita malam. Dia ada member telefon, hello, jom kita teman aku makan. Okey, kita pun teman lah dia makan. Sekali bila kita teman dia makan tuan-puan kan, dekat kedai, dia makan lah, dia makan mi Bandung tuan-puan. Kita tengok dia makan, sedap pula. Padahal kita dah makan tuan-puan. Lepas tu kita pun order, abang, mi Bandung satu bang. Tuan-puan, kadang-kadang kita makan ni pasal sosial tuan-puan. Okay. So, why not you plan you punya pemakanan? Contoh, apa yang dia boleh lakukan kat situ? Yang pertama, minta je lah sikit sebenarnya pada kawan tu, nak rasa je tuan-puan kan. Bukannya kita boleh, memang kita boleh habiskan satu mangkuk besar tu, tapi sebenarnya dia dah melebihi daripada keperluan kita. Padahal sedangkan pada ketika itu kita bukan lapar, kita just nak rasa. So lebih baik you buat macam tu. Ataupun tuan-puan, mungkin you dah planning dengan kawan you kan, you dah planning dengan kawan you nak keluar malam dan sebagainya tuan-puan kan. So why not masa tengah hari you kurangkan sikit makanan you, you sparekan lebih dekat sebelah malam. So kan mudah macam tu tuan-puan kan. Jadi diet is all about strategy tuan-puan. You kena susun strategi you baik-baik lah. Okay. Kalau saya kan, saya nak makan banyak sebelah malam, sebab wife saya kerja, jadi malam dia free. So kadang-kadang kita akan keluar makan malam lah. Jadi saya akan kurangkan makanan di sebelah pagi, tengah hari, dan malam tu saya boleh enjoy tuan-puan. Jadi tuan-puan, diet is all about strategy tuan-puan. Jadi you yang tahu dan you yang susun. Dan sekiranya tuan-puan, you terlajak lah, okay, terlajak, contoh ni saya nak pesan lah tuan-puan. Ni banyak orang buat lah. Bila saya dah buat program ni, saya tengok ramai lagi yang buat perkara-perkara macam ni. Hari ni contohnya dia pergi makan, macam saya cakap lah, dia dah makan dinner kat rumah, tiba-tiba kawan ajak keluar, dia makan lagi satu meal yang mungkin mi Bandung, mi goreng dan sebagainya. Dan besok dia rasa bersalah tuan-puan. Dia rasa bersalah dan dia pergi berlari lah 10 km, dengan harapan dia bakar lah balik mi Bandung semalam yang dia makan. Tuan dan puan, tolong jangan buat macam tu tuan-puan. Dia tak jadi macam tu tuan-puan. Okay, apa yang you buat hari ni bukan bakar makanan yang you ambil baru 2 hari atau hari ni ataupun yang lepas. Bukan. Mungkin dia bakar 3 tahun lepas, 10 tahun lepas punya lemak tuan-puan. So jangan buat macam tu. Kalau you dah terlebih makan hari ni, it's okay tuan-puan. Besok you kawal semula. Biasalah kadang-kadang terlajak kan. Okay. Tapi kalau hari-hari terlajak, itu memang sengaja lah tu. Tu memang sengaja nak naikkan berat badan. Okay tuan-puan. Alright. So tuan-puan, saya sampai sini je lah salam. Hai Anis. Kus comel. Waalaikumsalam Puan Zuk. Okay, mi Bandung Tanjung Emas Muar. Saya kalau pergi kat Muar tu kan, selalunya saya kalau pergi balik saya pergi ke KL, saya drive ikut jalan dalam. Memang saya akan lalu Muar, tapi saya selalu Muar sampai kat Muar tu dalam 2-3 pagi. Sebab saya ni night rider, saya bukan suka drive siang-siang. Saya jenis drive malam-malam. Saya akan bertolak daripada Johor kalau nak pergi ke KL tu, pukul 11, pukul 12, kadang-kadang pukul 1 baru saya keluar rumah. Jadi tak jumpalah mi Bandung Tanjung Mas ni semua. Hai Cikgu Fazila, apa khabar? Okey tuan-puan, kalau ada soalan saya tunggu sekejap. Mungkin saya boleh jawab soalan tuan dan puan. Okey. Saya drive malam-malam. Saya akan bertolak. Saya tengok komen.
Okey. Saya tak tahu, tak nampak komen lah. Okey, baru saya nampak. Okey tuan-puan, kalau ada soalan saya tunggu. Kalau tak ada, saya akan endkan live ni tuan-puan So insyaAllah tuan-puan, besok saya cuba kongsi satu testimoni kami tuan-puan. Okey, beliau bukan nak turun berat badan sangat tuan-puan, tapi beliau turunkan body fat beliau. Oh, yang ini cerita yang paling best tuan-puan. You mesti follow FB saya, live saya, kalau tak esok lusa tuan-puan. Okey. Tuan-puan, saya ada ramai klien dan tak ramai klien yang benarkan gambar mereka dipublish. Jadi sebab tu saya tak berapa publish gambar pada public kecuali klien izin. Okey, yang semalam klien saya izinkan dan alhamdulillah saya baru dapat keizinan ada seorang lagi klien untuk share tentang dia. Nanti saya akan tanya beberapa orang lagi untuk kalau mereka tak kisah saya akan share lagi tuan-puan. Okey, memang saya ada gambar testimoni saya sendiri, semua saya simpan, tapi saya publish untuk public adalah dengan izin tuan punya badan. Okey tuan-puan, ada apa-apa lagi nak tanya? Ya, Puan Yan ni daripada Sydney. Oh, terharu saya orang Sydney follow Facebook live saya. Lepas ni kena speaking orang putih lah. Okey tuan-puan, saya rasa tak ada apa-apa lagi tuan-puan. So saya harap video yang saya kongsikan ini bermanfaat. Tolong bantu share tuan-puan, share pada rakan-rakan kita yang mungkin takut sangat nak makan tuan-puan. Dan tuan-puan, sebelum saya terlupa tuan-puan, sekiranya tuan dan puan berminat untuk join program workout from home tuan-puan, bolehlah klik dekat butang kat bawah ni, ataupun tuan dan puan boleh klik dekat sekejap saya bagi sekejap. Okey, boleh tengok kat ruang komen lah tuan-puan Tuan dan puan, saya yakin tuan-puan apa orang kata, you join program ni tuan-puan, insyaAllah tuan-puan dia baloi-baloi. Sebab banyak ilmu yang kami kongsi, bukan saja dari segi pemakanan, ia juga dari segi senaman. Dan banyak mitos yang kami pecahkan tuan-puan dekat dalam program tu. Bukan saja teori, tapi practically. Contoh macam mitos-mitos orang kata makan malam menggemukkan. Ni sekarang saya dah bawa diorang ni suruh makan malam. Diorang sebenarnya tak sedar yang diorang ni makan malam tuan-puan. Diorang hanya fikir fokus nak habiskan kota kalori, nak habiskan kota kalori, nak habiskan kota kalori. Tapi di akhirnya tuan-puan, mereka turun berat badan, badan mereka makin kecil. Okey, tahap flabby mereka berkurangan. Dan paling penting sekali tuan-puan, kesihatan mereka meningkat dengan lebih baik. Contoh ada yang slip disc dah kurang sakit, yang ACL koyak dulu dah getting better. Dan banyaklah kalau saya nak cerita tuan-puan perubahan-perubahan yang mereka alami tuan-puan So tuan-puan, kita jumpa lagi pada hari esok. Saya akan update pada ketika bila saya nak live. Sebab semalam saya live pagi, ramai orang cakap pagi PDPR kan. So mungkin saya akan live sebelah petang, insyaAllah. So kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-puan.